Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Cikgu mengucapkan selamat berkenalan dengan cikgu. Selamat bertemu kembali dengan kelas 4 Syifa dan 4 Bina 2021 dan cikgu ialah Cikgu Munirah yang akan mengajar awak untuk subjek biologi. Okey, jadi cikgu terpaksa rakam PDPC hari ini kerana pagi tadi line agak tidak stabil. Jadi biasanya cikgu akan sambil mengajar cikgu terus rakam sebenarnya. Tetapi disebabkan line di sekolah, line internet di sekolah tidak stabil, jadi cikgu tak dapat nak buat macam tu tadilah. Okey, jadi cikgu hari ni cikgu tak akan masuk bab 1 lagi sebenarnya. Cikgu cuma nak buat sedikit pengenalan tentang subjek biologi. Sekejap cikgu akan share skrin. Okey, harap awak nampak skrin yang cikgu tayangkan. Okey, untuk subjek biologi, kod biologi ialah 4551 4551. Jadi kod inilah yang digunakan di dalam peperiksaan SPM. Okey, untuk biologi 4551 kita akan ada 3 kertas. Okey, iaitu kertas 1 yang melibatkan soalan objektif sebanyak 40 soalan. Okey, kertas 1 melibatkan soalan objektif yang ditanda oleh pelajar dalam borang OMR sebanyak 40 soalan dan perlu dijawab dalam masa 1 jam 15 minit. Okey, manakala kertas 2 adalah soalan jenis struktur dan esei. Okey, struktur ni ialah soalan subjektif lah. Sama seperti yang awak dah jawab semasa PT3 . Jadi dalam kertas 2 ni, kita akan ada 3 bahagian. Okey, bahagian A mengandungi 8 soalan. Bahagian A mengandungi 8 soalan. Dia ada anak-anak dia lah. Contoh soalan 1, anak-anak dia berapa markah. Okey, soalan 2, anak-anak dia berapa markah. Jadi bahagian A ni ada 8 soalan. Bahagian B ada 2 soalan jenis esei. Okey, bahagian B ada 2 soalan jenis esei dan awak hanya perlu pilih 1 soalan sahaja. Okey, dan bahagian C 1 soalan dan 1 soalan ni ialah wajib jawab. Okey, secara detailnya cikgu akan tunjuk selepas ini ya. Okey, untuk kertas 3 adalah peperiksaan amali. Kertas 1 dan kertas 2 ni awak akan menjawab pada hari yang sama. Maknanya katakan hari ni awak periksa bio. Jadi hari ni awak akan jawab kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Manakala untuk kertas 3 ni, dia ada hari lain. Hari lain serentak satu Malaysia akan menjawab kertas 3 iaitu peperiksaan amali. Okey, peperiksaan amali iaitu instrumen bersepadu amali sains. Sekejap lagi cikgu akan terangkan secara detail kertas 1 macam mana, kertas 2 macam mana dan kertas 3 macam mana. Okey, untuk kertas 1 awak fokus kepada kertas 1 dahulu. Okey, kertas 1 ni kenapa dia panggil ujian bertulis? Sebab awak kena menjawab, awak kena tandalah jawapan. Jadi sebab tu dia panggil ujian bertulis. Dan item soalannya jenis objektif dan dia ada aneka pilihan dan aneka gabungan. Apa maksud aneka pilihan ni? Aneka pilihan ni ialah A, B, C, D. Okey? Dan sekarang soalan kita tak semestinya A, B, C, D pilihan jawapan. Untuk SPM ni dia akan ada pilihan jawapan A, B, C atau A, B, C, D. Dan aneka gabungan ni pula jenis yang ada 1, 2, 2 dan 3, 3 dan 4. Itu aneka gabungan. Okey, dan bilangan soalannya ialah 40 soalan. Wajib jawab semua dan kalau betul 1 markah. Jadi 40 soalan 40 markah.
Mengambil masa 1 jam 15 minit. Okey, harap jelas untuk kertas 1. Cikgu, kertas 1 ni masuk tingkatan berapa? Okey, sebab awak ni SPM 2022, jadi kertas 1 ni dia masuk semualah, yang tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, untuk kertas 2 ialah ujian bertulis. Okey, ujian bertulis yang mana cikgu kata tadi dia ada 3 bahagian kan? Bahagian A, item berstruktur. Okey, jenis soalan berstruktur. Bahagian A, cuba awak tengok bahagian A ni, walaupun awak kata 8 soalan tetapi dia ada pecahan-pecahan soalan dia dan dia membawa kepada 60 markah. Sangat besar pecahan markah dia. Bahagian A 60 markah. 8 soalan. Maknanya soalan 1 ada anak-anak dia, soalan 2 ada anak-anak dia, campur-campur semua. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60 markah. Okey, bahagian B, item respon terhad. Maksudnya soalan ni terhad sahaja. Okey, dan dia ni 20 markah tetapi dia ada 2 soalan. Awak cuma pilih 1 soalan. Maknanya 1 soalan tu 20 markah. Ada 2 soalan. Awak pilih 1 sahaja dan 1 tu 20 markah. Sangat besar markah dia ni. Okey, dan akhir sekali bahagian C, 1 soalan dan wajib jawab, so 20 markah. Jadi bila campur-campur semua, kertas 2 100 markah. Okey, dan bahagian A ni, bahagian A soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tadi jawab pada kertas soalan. Sebab dia soalan subjektif struktur, jadi jawab je pada kertas soalan. Manakala bahagian B dan C, kerana dia adalah soalan esei. Esei ni apa cikgu? Esei ni macam karangan lah, macam karangan Okey, dan dia ditulis pada helaian tambahan. Maknanya kita akan beri kertas lain, kertas kajang. Okey, awak kena jawab esei pada kertas helaian tambahan. Untuk soalan B dan C, masa menjawab ialah 2 jam 30 minit. Okey, ada pelajar bertanya kepada cikgu, dia kata banyaknya soalan ada soalan A 8 soalan, bahagian B 2 soalan, pilih 1, sempat ke masa? Okey, untuk pengetahuan awak, sebelum soalan ni dibuat dia punya format macam ni sebenarnya lembaga peperiksaan sudah pun menjalankan kajian rintis. Maknanya dia dah cuba kepada beberapa sekolah di Malaysia. Dia cuba sekolah ni, sekolah tu, dan dia tengok pelajar dapat menjawab dalam masa 2 jam 30 minit. Jadi kerana itulah keluar format seperti ini. Okey, untuk kertas 3, okey, ingat kertas 3 ni dia tak sama dengan hari kertas 1 dan kertas 2. Kertas 3 ni hari lain. Okey, hari lain dan di bulan yang lain. Okey, jadi kertas 3 ni serentak satu Malaysia. Pelajar aliran sains tulen akan ambil kertas 3 ni, iaitu peperiksaan amali. Dan dia dalam satu soalan tu dia dah ada 3 soalan. Dalam satu kertas. Dalam satu kertas amali dia sudah ada 3 soalan. Soalan fizik, kimia dan biologi. Sebab itulah ia dipanggil bersepadu. Bersepadu sebab dia gabungkan fizik, kimia dan biologi. Dan setiap soalan 15 markah. Fizik 15, bio 15, kimia 15. Dan awak bukan sahaja jawab soalan, awak kena buat amali. Buat amali dan jawapan kena tulis pada kertas soalan. Dan masa menjawab ialah 45 minit. Maknanya 5 minit saja diberi untuk awak merancang item. Maknanya awak baca soalan, awak cek radas bahan cukup ke tak, 5 minit saja. Lepas tu 40 minit awak buat. Okey? Tu untuk kertas 3 amali. Okey, yang ni kertas 1 tadilah. Cikgu rasa tak perlu cikgu pergi detail sebab cikgu dah jelaskan Untuk soalan objektif ni, tadi cikgu dah beritahu. Aneka jawapan awak sama ada A, B, C, D atau A, B, C sahaja. A, B, C, D atau jawapan ada 3 saja. A, B, C. Okey, itu untuk kertas 1. Kertas 2 pun cikgu dah terangkan secara detail. Okey.
100 markah besar tu, sangat besar markah dia. Okey, dan kertas 3, okey sorry, untuk kertas 2, dia akan uji beberapa aras. Ni aras paling rendah. Ni aras paling rendah. Iaitu awak ingat ke? Awak faham ke? Tu adalah aras paling rendah. Okey? Dan kemudian dia akan uji aras kebat. Aras kebat ni apa? Mengaplikasi. Maknanya awak belajar ni, awak faham tak konsep dia nak guna dalam apa? Kalau cikgu beri situasi macam ni, apa aplikasi yang awak telah belajar? Okey? Ni aras kebat ni. Yang kedua, aras analisis. Mungkin dia akan beri situasi, dia beri masalah, awak kena analisis. Dari segi baik, buruk dia. Okey? Menghubung kait, itu menganalisis. Kemudian dia akan beri aras menilai. Ni pun peringkat tinggi juga, menilai. Iaitu dia akan beri satu soalan yang mana awak kena pertimbangkan. Awak kena buat keputusan. Contohlah, katakan dia beri burger. Contohnya burger ayam dengan burger sayur. Berdasarkan pengetahuan awak, burger yang mana paling bagus dan nyatakan sebab-sebabnya. Okey, ataupun dia beri contoh dia bina hospital di atas bukit. Dia bagi situasi ada hospital dibina di atas bukit. Lepas tu dicerun ke apa, dan awak diminta untuk menilai. Boleh tak nak bina bangunan tu di cerun bukit, apa yang awak perlu buat untuk menghalang masalah yang akan timbul dan sebagainya. Dan akhir sekali, peringkat yang paling tinggi ialah aras mencipta. Mencipta ni dia nak kita hasilkan idea, produk dan kaedah yang kreatif dan inovatif. Ni soalan paling aras tinggilah, dan jumlah markah untuk kertas 2 ialah 100 markah. Jadi ni level paling rendah. Yang ni semua aras kebat. Okey. Dan untuk kertas 3 lah ya. Sebenarnya pelajar kertas 1, kertas 2 biasa saja. Tapi bila masuk kertas 3, dia macam tak nampak kertas amali ni macam mana. So kertas amali ni, yang ni lah yang cikgu kata tadi. Dalam satu kertas, dia dah ada 3 soalan lah. 3 soalan fizik. Satu soalan fizik, satu soalan kimia dan satu soalan biologi. Semuanya 15 markah. 40 markah dah. Okey, dan 45 markah. Okey, dan macam mana saya nak mahir? Macam mana saya nak dapat markah yang baik untuk peperiksaan amali? Okey, untuk peperiksaan amali ni, kita nak tengok kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif awak. Apa maksudnya? Iaitu kita nak uji kemahiran awak buat eksperimen. Awak dah tak boleh dah macam menengah rendah dulu. Kalau menengah rendah dulu awak buat ramai-ramai eksperimen. Lepas tu kadang-kadang tu ada yang buat, lepas tu yang lain tumpang tengok. Yang lain tumpang tengok je. Lepas tu catat. Nak catat data pun tak pandai. So untuk peperiksaan amali ni, awak kena buat seorang-seorang individu. Awaklah yang buat, awaklah yang catat data, awaklah yang buat pengiraan. Semuanya awak sendiri. Okay, jadi untuk peperiksaan amali ni kita nak tengok pelajar ni mahir tak buat eksperimen. Okay, dan untuk eksperimen ni awak kena gunalah kemahiran memerhati. Awak kena perhatikan apa yang terjadi kepada spesimen awak. Awak kena guna deria penglihatan awak, pendengaran awak, sentuhan, rasa dan bau. Semua awak kena guna. Okay. Yang kedua, awak ni pandai tak mengelaskan objek, mengelaskan fenomena, menggunakan persamaan dan perbezaan. Maknanya kita akan bagi spesimen, awak kena tengok benda ni apa yang sama, benda ni apa yang berbeza. Itu kemahiran mengelas. Kemudian mengukur menggunakan nombor. Awak kena pandai guna pembaris, jam randik, silinder penyukat, apa lagi, apa-apalah, apa-apa radas. Kena pandai dah lah.
Tak ada orang yang nak tolong dah awak. Okey, yang keempat, membuat inference. Membuat inference maknanya mencari sebab, akibat. Kenapa benda ni jadi macam ni? Kenapa nilai suhu ni bertambah? Membuat inference, mencari sebab akibat. Kemudian dia akan beri soalan jenis meramal. Meramal ni maksudnya kalau kita panaskan air ni melebihi suhu ni apa jadi? Kalau kita biarkan apple ni terdedah lama apa jadi? Soalan tu adalah berkaitan dengan amali yang awak buat pada hari itu. Kemudian awak mahir tak berkomunikasi? Maknanya awak pandai tak nak bina jadual sendiri? Nak buat graf sendiri? Nak lukis rajah sendiri? Cikgu dah kata tadi, semuanya bergantung kepada diri awak. Okey, kemudian menggunakan perhubungan ruang dan masa, memperihalkan perubahan parameter bentuk, saiz dan isi padu. Maknanya kalau masa bertambah apa jadi? Okey, lepas tu bila dapat graf, awak boleh baca daripada graf tu. Semakin bertambah masa, semakin apa. Okey, kemudian pandai mentafsir data, boleh buat hipotesis dan tahu apa itu pemboleh ubah manipulasi, apa pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah malar. Semua ni berkait dengan eksperimen. Dan untuk peperiksaan amali juga kita menguji kemahiran manipulatif awak, iaitu awak ni pandai ke nak guna, nak mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Jangan terkejut ada pelajar nak guna penunuh bansen pun tak pandai, nak guna picagari pun tak pandai, nak guna jam randik pun tak pandai. Ada pelajar tak pandai. Jadi masa ni lah. Jadi sebab itulah gunalah peluang masa awak buat eksperimen dalam kelas untuk buat sendiri. Dan pandai tak mengendalikan spesimen dengan betul. Pandai tak nak melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Jadi untuk mulai hari ini bolehlah awak ulang kaji buku teks tingkatan 4 muka surat 11, 12, 13, 14. Awak bacalah bagaimana cara nak lukis biologi, macam mana cara nak buat rajah, macam mana cara nak buat graf, bagaimana cara nak buat jadual yang betul mengikut biologi. Okey, baca je buku teks tu. Okey, ini ialah suasana dalam peperiksaan amali ya. Masa ni pelajar akan semak lah. Nampak tak? Pelajar ni akan semak. Di depan ni dah ada radas. Dah ada radas bahan fizik, radas bahan kimia, radas dan bahan bio. Akan diletakkan atas satu meja tempat awak. Awak semak je. Okey, yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. Okey, bila dah ada semua, pengawas kata boleh mula dari sekarang. Awak nampak tak? Satu meja 2 orang saja. Okey? Awak pemulalah buat. Ikut awak lah. Awak nak buat fizik dulu ke? Nak buat bio dulu ke? Nak buat kimia dulu ke? Boleh. Okey, mana-mana awak boleh buat dulu. Okey, cikgu tak ada ke? Cikgu tak tolong saya ke? Okey, cikgu awak sendiri akan berada di bilik sebelah dan menjawab peperiksaan juga. Okey, cikgu pun akan berada di sebelah menjawab peperiksaan. Okey, dan ada peluang tak untuk meniru? Tak ada dah. Tak ada peluang untuk meniru. Awak tak tahu pun soalan nak naik, soalan apa. Sebab nanti makmal akan ditutup sebulan, mungkin sebulan sebelum peperiksaan. Dah tak boleh masuk kawasan makmal. Okey, dan sebelum awak masuk makmal, awak akan lapor diri dulu. Okey, awak akan lapor diri, kemudian awak akan dibawa ke makmal untuk peperiksaan. Lepas awak siap, awak kena kuarantin sebelum awak boleh balik. Awak hanya boleh balik apabila semua calon balik. Maknanya kalau kita ada 102, kalau awak ni sidang yang pertama, awak tak boleh balik. Awak kena kuarantin, tunggu sampai pelajar yang sidang ketiga habis, barulah awak boleh balik. Okey? Jadi tak ada peluang lah untuk meniru, untuk tahu soalan mana yang akan naik. Okey, itu dari segi peperiksaan. Okey, bagaimana untuk cemerlang biologi? Okey, biologi ni sebab biologi ni dia adalah soalan adalah subjek yang menghafal. Okey, jadi dia kena pengetahuan dan isi yang kukuh. Maknanya awak ni kena rajin membaca.
Orang yang cemerlang biologi ni adalah orang yang suka membaca, orang yang rajin. Cikgu dah perhati dah, dia punya sikap adalah pelajar yang biasa yang dapat A+ biologi ni adalah pelajar yang rajin. Adalah pelajar yang suka membaca. Sebab dia kena isi dan pengetahuan yang kukuh. Dan awak kena ulang kaji bermula daripada tingkatan 4 lagi. Awak jangan mula daripada tingkatan 5 sebab itu sudah terlewat. Kenapa cikgu kata terlewat? Tingkatan 4 ada 15 bab. 15 bab tingkatan 4. Tingkatan 5 ada 13 bab. Semua 28 bab. Itu untuk biologi saja, tak masuk fizik lagi, kimia lagi. Jadi awak bayangkan, awak kena bermula seawal tingkatan 4 untuk awak mahir dah 15 bab ni. Nanti naik tingkatan 5, awak nak fokus 13 bab lagi, agak terlambat dah. Okey? Yang kedua, biologi ni memang kena orang yang membaca. Memang kena baca. Kalau malas baca memang tak skor biologi. Kena baca, kemudian fahamkan. Lepas awak faham, barulah awak boleh hafal. Baca, faham, barulah hafal. Dan kena tahu teknik. Bagaimana teknik nak tackle soalan. Yang ni jangan risau. Sebab cikgu, sewaktu cikgu mengajar, cikgu akan ajar. Macam tajuk ni, macam ni cara nak hafal dia. Macam ni cara nak ingat formula. Macam ni cara nak jawab soalan. Cikgu, sambil cikgu mengajar, cikgu akan beri teknik-teknik. Jadi sebab tu cikgu nak awak fokus 100%. Awak kena fokus 100%. Sebab masa cikgu mengajar itulah, cikgu akan beri segala teknik, segala cara nak menjawab, segala tips-tips bagaimana nak tackle soalan tu. Okey? Dan cikgu nak sewaktu belajar biologi, tangan tu kena sentiasa bergerak. Kalau boleh kena ada highlight lah. Kalau boleh beli highlight, beli pen berwarna, kena garis-garis. Okey. Jika tidak faham, minta guru ulang sekali lagi dan ambil perhatian kepada tips yang cikgu beri. Dan kalau tak faham, jangan simpan lama-lama. Kebanyakan pelajar dia suka simpan. Biarlah dulu, nantilah dulu. Lama-lama dia akan jadi makin banyak dan awak akan jadi tak faham. Okey, dan biologi ni kena buat latih tubi lah. Kena buat latih tubi, jawab soalan SPM dan kena ikut DAS. Apa dia DAS ni? Detail, accurate, specific. Apa dia detail? Biologi ni dia kena teliti, jawapan yang tepat, jawapan yang spesifik. Dia bukan macam sejarah, dia bukan macam BM, kita boleh pusing-pusing ayat, tak ada. Biologi dia kena detail, tepat, spesifik. Contoh awak kata, contoh macam mana ya? Awak katakan soalan tu nak tanya tentang hidrilla, tumbuhan hidrilla. Awak duk cakap tumbuhan ini, tumbuhan apa? Hidrilla lah. Nampak tak? Dia nak spesifik. Okey, dan akhir sekali, yang ni dari segi kerohanian lah. Okey, dari segi kerohanian, cikgu nak awak dekati cikgu, bercakap elok-elok dengan cikgu, tanya elok-elok. Okey, kena beradab. Sebab kita ni menuntut ilmu, kita kena bersedia mental, fizikal. Kadang-kadang cikgu, kalau cikgu tegur agak kasar sikit, awak kena terima lah. Okay. Lepas tu akhir sekali kita kena tawakal, doa, puasa, baca Quran, solat, zikir. Untuk pelajar Islam, kenapa kena baca Quran? Sebab nanti dia akan macam cuci otak awak. Jadi awak lebih mudah menghafal. Sebab biologi ni subjek menghafal. Okay. Untuk belajar biologi, cikgu nak keperluan cikgu lah ya. Keperluan daripada awak ialah cikgu nak awak download buku digital, buku teks tingkatan 4 digital. Dan nanti bila awak dah masuk sekolah, awak akan guna buku teks ni lah. Okay, awak akan dapat secara fizikal. Yang kedua, cikgu nak file ni. Dan file ni tolong sediakan 2 dulu. Okey, 2. Kenapa cikgu nak 2? 1 untuk masukkan nota dan latihan. Okey, segala nota, segala latihan yang awak print, yang cikgu beri, semua masuk dalam file pertama. Kemudian file yang kedua, awak masukkan amali. So,
cikgu akan pungut file. Nah. Dan yang ketiga, cikgu nak awak beli buku ni. Buku ni Amazing Biology, keluaran Oxford Fajar. Kenapa cikgu nak guna buku ni? Okey, buku ni kerana soalan amali dalam ni, dalam buku teks, jawapannya ada di sini. Nampak? Sebab tu dia tulis teks rujukan. Soalan amali dalam buku teks berada di dalam Amazing Biology. Jadi buku Amazing ni awak boleh beli di Muda Osman, boleh beli di Popular dan boleh juga beli di Shopee atau Lazada. Cikgu beli dekat Shopee je. Okey? Tak ingat dah, lupa harga dia berapa. Okey. Cikgu, susah tak biologi ni? Memanglah biologi ni agak susah lah. Okey, dia sukar sedikit, lebih kurang kalau payah sikit kat Maths kan. Dia senang sikit lah daripada Maths, matematik tambahan. Okey, biologi ni subjek untuk doktor sebenarnya. Siapa yang nak jadi doktor, nak ambil bidang perubatan, mesti score biologi. Okey, jadi awak kata susahnya biologi cikgu. Senang ke, ada ke pelajar dapat A? Okey, macam contoh Kak Syahirah ni, Kak Syahirah Azwar. Dia adalah pelajar kita yang mendapat straight A. Okey. Dia ambil 10 subjek tak silap cikgu, semua A. Dan Alhamdulillah, biologi dia A+. Biologi A+. Ni A+ ni tertinggi dah. Okey, sebab kalau kita dalam SPM dia ada A+, dia ada A saja, A solid dan A tolak. A tolak ni A rendah lah, A yang paling rendah. Okey, A+, A dan A tolak. Jadi Syahirah Azwar ni dia dapat A+ biologi, bukan calang-calang orang. Okey, kemudian yang ni sekolah lama cikgu, sebelum cikgu datang ke Zainab, cikgu dapat menghasilkan 25 orang. Ada berlaku, A+ ada, A tolak ada. Tak silap cikgu A+ 6 orang. Cikgu boleh hasilkan A+ 6 orang. Lepas tu 25 you tolak lah. 6 yang selebihnya dapat A dan A tolak. Dan cikgu tinggalkan SMK Salor dengan keputusan paling tertinggi waktu tu. Okey, ni pula pelajar kita. Okey, pelajar kita biasanya dia dapat C, D biologi. Dan bila dia naik tingkatan 5, dia sangat bersungguh-sungguh. Dia cakap dia nak dapat juga A. Dan Alhamdulillah daripada C dan D tu, dia dapat A tolak biologi. Dia kelas yang keempat tak silap cikgu. Okey, dan ni ialah pelajar-pelajar yang cemerlang lah dalam biologi dan cikgu panggil untuk beri talk, untuk bercakap dengan adik-adik macam mana cara belajar, apa yang perlu dibuat semasa belajar biologi, apa tips-tips kejayaan dia. Biasanya cikgu akan buat setiap tahun, cikgu akan panggil pelajar cemerlang datang bercakap. Kalau tak dapat nak buat, cikgu akan share. Cikgu akan minta pelajar-pelajar kita ni tuliskan bagaimana cara dia belajar dan cikgu akan forward dalam kumpulan WhatsApp. Dan ini ialah pelajar cikgu sekolah Salor dan cikgu masih simpan sampai sekarang kerana ini adalah pelajar cikgu first yang cikgu dapat hasilkan jadi doktor. Okey, ni Kak Sarah. Kak Sarah ni doktor perubatan. Dah bekerja pun sekarang dan dia dapat melanjutkan bidang perubatan di India dengan beasiswa kerajaan semua. Okay, ni ialah pelajar cikgu juga pada tahun yang sama dengan Kak Sarah ni. Okay, Fatin Ayuni ni dia dapat buat dentist, doktor gigi di Mesir. Tahun yang sama cikgu dapat keluarkan 2 orang doktor. Okay, jadi sebab tu cikgu simpan gambar dia sampai sekarang. Okey, ini ialah contoh-contoh nota biologi yang menarik. Ini ialah nota yang dihasilkan oleh pelajar kita. Cikgu hanya bagi contoh sebab nota cikgu pun cikgu buat macam ni sebenarnya. Nota cikgu pun macam ni. Cikgu akan beri kepada pelajar pun macam ni nota cikgu. Dan bila cikgu buat cara cikgu nak pelajar pun terinspirasi buat nota yang sama. Jadi kalau awak tengok ini ialah nota kakak-kakak awak yang telah belajar dengan cikgu dan dapat hasilkan nota yang baik begini. Cikgu hanya beri contoh, cikgu akan beri contoh melalui nota cikgu. And then bila diorang tengok, diorang terinspirasi nak buat benda yang sama. Jadi terhasillah nota macam ni. Jadi
kenapa cikgu suka kalau buat nota biologi cantik-cantik, menarik? Sebab bila kita ada nota yang menarik, kita akan rasa suka nak baca biologi. Ni cara cikgu belajar di universiti. Inilah nota cikgu masa cikgu di universiti dan kenapa cikgu dapat cemerlang biologi. Okay. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat semasa belajar biologi? Sebenarnya kalau belajar biologi ni ialah belajar benda hidup. Belajar benda hidup. Belajar benda hidup ni apa? Belajar manusia, belajar tumbuhan, belajar haiwan. Okey, jadi sebenarnya biologi ni menarik sebenarnya. Sangat menarik. Kenapa? Okey, cuba awak tengok. Ni ialah contoh-contoh pembelajaran yang cikgu telah buat ni. Tengok, kalau kadang-kadang kita akan buat amali, kadang-kadang kita buat amali secara individu. Kalau bahan tu ada, radas ada, kita akan buat individu. Tengok kakak awak buat eksperimen belah sayap ayam, okey, secara individu. Seorang-seorang. Yang ni belah jantung lembu. Okey, belah jantung lembu. Ni di sekolah kita ni, kelas cikgu. Kadang-kadang cikgu minta awak buat secara berkumpulan sebab kadang-kadang cikgu nak tengok teamwork awak. Bagus ke tidak? Cara awak berkomunikasi dengan rakan, bagus ke tidak? Okey, yang ni kalau awak tengok bila kita belajar biologi sel, okey, biologi sel, sel haiwan, sel tumbuhan, cikgu minta bawa roti, bawa makanan daripada dapur dan hasilkan bentuk sel. Okey, yang ni buat eksperimen fotosintesis. Kadang-kadang, ni sekolah lama cikgu, kadang-kadang cikgu akan panggil, cikgu akan buat radas bahan, cikgu letak 2 di sini, cikgu akan panggil. Okey, langkah 1, Syasha. Langkah 2, Muhammad. Buatlah. Okey, langkah 3 siapa? Langkah 4 siapa? So, sebab cikgu nak tengok siapa yang tak pandai guna bahan dan radas. Okey, tu kalau dalam makmal. Kadang-kadang biologi ni kita akan buat aktiviti kajian lapangan. Kita akan keluar daripada sekolah, kita akan pergi buat kajian. Ni contoh kakak-kakak awak ni. Cikgu bawa ke paya bakau sebab nak tengok spesies paya bakau. Nampak masuk dalam air. Okay, kadang-kadang ni sekolah lama cikgu, kadang-kadang kita perlu pergi ke padang sekolah untuk buat kajian kuadrat. Sebenarnya biologi ni sangat menarik. Sebenarnya biologi ni bukan semata-mata belajar dalam kelas sahaja. Ni sebelum zaman COVID ni. Okey, dan kadang-kadang cikgu akan libatkan awak dalam inovasi. Ni contoh inovasi cikgu dan cikgu dah bentang ke peringkat kebangsaan cikgu hasilkan alat, cikgu guna kepada pelajar, cikgu minta pelajar hasilkan. Cikgu hanya beri idea, cikgu cakap cikgu nak buat macam ni. Cikgu uji pelajar, boleh tak guna alat cikgu ni. Dan ini contoh alat pelajar. Okey, cikgu bentangkan pula. Dan Alhamdulillah hasil pelajar guna alat cikgu ni, Alhamdulillah dapat tinggi. Dan keputusan SPM biologi pada tahun tersebut memang tinggilah. Cemerlang. Ramai pelajar kelas ni dapat A biologi. Okey. Dan cikgu dah bentang dah kajian cikgu ni peringkat kebangsaan. Okey, kemudian kadang-kadang kita akan buat macam-macam teknik lah. Cikgu suka guna pelbagai teknik. Contoh, cikgu akan tampal. Kadang-kadang cikgu buat nota cantik-cantik. Cikgu tampal setiap meja ada 2-3 esei. Dan pelajar akan bergerak ikut stesen. Dia akan baca, ambil ilmu, kemudian pergi lagi stesen lain, baca. Jadi dia akan dapat macam-macam esei. Okay, pelbagai jawapan esei. Sebab kadang-kadang cikgu tak suka nak ajar dalam makmal, boring Okay, kadang-kadang kita akan buat ceramah. Yang ni biasalah awak form 3, form 2 dah biasa kan. Cikgu akan panggil cikgu biologi yang hebat untuk beri teknik cara menjawab kertas 3, kertas 2 sebelum ni lah. Okay, kemudian kadang-kadang bila cikgu pergi berceramah di sekolah lain, cikgu ni adalah penceramah. Cikgu akan pergi berceramah another school. Jadi bila cikgu, kadang-kadang cikgu pergi ceramah, cikgu bawalah. Cikgu pilih-pilih. Katakan minggu ni cikgu nak bawa budak ni. Kadang-kadang cikgu nak bawa budak tu. So cikgu akan pilih lah pelajar-pelajar yang berpotensi nak dapat A, cikgu akan bawa, cikgu akan pergi ke sekolah lain. Okay, supaya pelajar kita ni terdedah. Okay, kemudian kadang-kadang kita join
seminar. Kalau awak tengok ni berlangsung di SIC, kita akan join SIC, Naim, Agama Melo, apa lagi Wataniah, kita akan join, kita akan belajar bersama-sama. Okey, dan kadang-kadang kalau kelas hari Sabtu, kelas tambahan, kadang-kadang cikgu suruh pelajar bawa handphone. Bawa handphone bukan untuk main TikTok ke apa, tak. Cikgu akan beri kuis secara online, on the dot. Pada masa tu, cikgu akan bagi link, pelajar jawab dan cikgu akan tunjuk paparkan markah di hadapan. Jadi boleh tengoklah siapa dapat nombor 1, 2, 3, cikgu bagi hadiah. Okey? Dia ada macam-macam teknik sebenarnya nak belajar biologi ni. Okey, kadang-kadang kita akan buat apa ni? Ni, awak nampak? Kita akan buat sistem rangka manusia. Okey, diminta label, kemudian tampal dalam buku. So, dapatlah rangka. Okey, dapatlah rangka awak ni. Okey, dan kadang-kadang kita akan belajar menggunakan model sebenar pun ada. Okey, tengok atas tajuk tu lah. Okey, kadang-kadang awak diminta untuk membentangkan. Okey, tapi cikgu ni kurang sikit bab-bab membentang ni sebab awak suka baca nota. Jadi cikgu kurang sikit. Okey, jadi ada membentang, kadang-kadang tu cikgu akan buat klenek, cikgu akan panggil kumpulan kecil untuk cikgu ubati kelemahan dia. Okey lagi, cikgu akan gunakan modul cikgu, bukan modul, bahan mengajar cikgu. Kadang-kadang cikgu buat sendiri. Bahan mengajar cikgu dan pelajar diminta untuk terangkan. Dalam 3 orang, terangkan. Okey? Dan kadang-kadang awak buat aktiviti sendiri, cikgu minta awak bawa bahan, lukis. Tengok, dia guna apron ni. Dia beli apron dan cikgu minta dia lukis, kemudian buat nota sticky note. Tampalkan sticky note pada apron tersebut untuk sistem pencernaan. Semua bahan ni cikgu masih simpan lagi. Okey, kadang-kadang cikgu akan bawalah kalau ada program bio di luar, cikgu akan bawalah pilih pelajar. Biasanya cikgu akan pilih pelajar yang cemerlang lah untuk masuk program. Okey, kita ada banyak program sebenarnya. Program saintis muda. Okey, awak akan dibawa ke USM untuk buat kajian DNA lah, genetik lah dan sebagainya deh. Okey, sebenarnya biologi ni menarik kalau awak belajar betul-betul. Okey, lagi menghasilkan batik, menghasilkan model biologi menggunakan teknik batik. Ni batik sebenarnya. Okey, dia lukis sistem-sistem. Okey, lagi ni di sekolah lama cikgu, cikgu nak kaji pertumbuhan, buat eksperimen pertumbuhan. Cikgu minta pelajar tanam dalam bekas CD. Awak rasa awak kenal lagi tak CD ni? CD yang bulat tu, dia ada bekas dia. Jadi cikgu nak pelajar bawa CD, kita tanam biji benih dalam tu dan kita akan ukur pertumbuhan dia. Jadi tanam dalam bekas CD. Okey, lagi kadang-kadang buat model jantung tampal pada dada, pakai sehari. Kena pakai, wajib pakai sehari. Bawa jantung tu ke mana-mana. Okey. Lagi, kadang-kadang melukis lah. Kadang-kadang memang biologi ni dia tak lari dengan melukis. Ni pelajar-pelajar sekolah lama cikgu lah. Kadang-kadang belajar di padang. Tengoklah, tengok kesesuaian. Okey, kadang-kadang diminta untuk ambil sampel darah awak. Sampel darah, cikgu akan tengoklah awak ni darah A ke, B ke, darah A, B ke ataupun darah O. Ni sampel darah pelajar. Ni jantung lembu tadi. Okey, nak tengok struktur jantung lembu. Yang ni yang cikgu kata tadi, bawa makanan daripada dapur, ikutlah awak nak bawa apa-apa. Awak bina model sel haiwan atau sel tumbuhan menggunakan makanan. Okey, ni kita buat eksperimen. Okey. Ni pun buat eksperimen, bedah jantung lembu. Yang ni guna tumbuhan. Macam-macam lah soalan biologi ni. Subjek biologi ni adalah subjek belajar benda hidup. Okey. Sangat seronok sebenarnya. Okey, jadi habis daripada cikgu, cukup setakat ni dan insya-Allah next class cikgu akan mulakan dengan bab 1. Jadi pada hari ini awak bolehlah mula muhasabah diri dan fikir apa hala tuju awak dan adakah awak ni masih lagi mahu bersama dengan subjek biologi. Sebenarnya biologi ni sangat menarik untuk dipelajari.
Okey, cikgu berhenti setakat ini. Assalamualaikum.